Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua tuan-tuan dan cik puan yang hebat di luar sana? Jadi saya doakan semoga tuan-tuan dan cik puan baik, dalam keadaan yang baik, hebat dan juga bersedia untuk kita mendapat ilmu pada hari ini. Jadi insya-Allah saya ingin kongsikan bagaimana untuk kita meningkatkan pendapatan sehingga 5 kali ganda daripada bisnes kita. Okey, ataupun bisnes yang bakal kita lakukan. Okay, jadi yang pertama sekali sebelum kita nak tahu tentang 4 strategi bagaimana meningkatkan pendapatan ni, jadi lebih baik kita faham dulu tentang satu formula, iaitu pendapatan sama dengan nilai darab masa darab scalability. Apa maksudnya? Okay, kalau dalam bisnes, nilai itu bermaksud apa yang kita nak beri manfaat kepada pelanggan kita, yang membuatkan pelanggan kita lebih baik, lebih pandai, lebih cantik dan lebih lah. Okey, maksudnya mereka berasa ada mendapat sesuatu hasil daripada produk ataupun servis kita. Katakanlah kalau kita seorang tutor, maka kita memberikan nilai dengan cara mengajar pelajar-pelajar kita tentang subjek-subjek tertentu dan membuatkan mereka lebih faham dan mereka memperolehi keputusan yang cemerlang. Itu dinamakan nilai. Masa itu adalah masa yang kita ada untuk kita salurkan dalam bisnes kita. Ini kalau kita manusia, biasa kita ada berapa jam? Jadi kita ada 24 jam. Okey, tu belum tolak masa makan, masa rehat, masa beraktiviti lain-lain, masa solat dan sebagainya, maka kita tinggal berapa jam sehari. Okay, disebabkan itu kita perlukan lebih ramai tim, lebih ramai staff, lebih ramai ejen dan sebagainya supaya bisnes kita dapat lebih berkembang. Okay, dan pendapatan pun meningkat. Dan yang ketiga adalah scalability, adalah bagaimana kita nak berkembangkan bisnes kita menerusi pelbagai saluran supaya lebih ramai pelanggan dapat menerima nilai itu tadi. Okey. Okey, jadi kita akan tengok 4 strategi ini. Yang pertama adalah kita menerima royalty ataupun yuran daripada lisens ataupun harta intelektual ataupun intellectual property. Ni contohnya katakanlah kita seorang pereka, kita ni mereka satu jenis alat, satu jenis katakanlah ada seorang ni nama dia Daka, dia pernah mencipta alat untuk menguji bateri. Okey, level mana, tahap mana. Okey, dia approach company Duracell bateri, company bateri. Jadi dia usulkan okey, untuk menggunakan lesen rekaan dia ni pada setiap bateri Duracell. Okey, jadi setiap bateri Duracell yang dijual, dia akan dapat commission berapa sen setiap bateri itu. Ini adalah daripada licensing harta intelektual rekaan dia. Okey, yang kedua pula. Okey, sama ada kalau kita ni seorang public figure, maka kita boleh menjadi duta produk. Okey. Kita boleh menjadi duta produk, katakanlah ahli sukan ke atlet dan sebagainya. Contoh Cristiano Ronaldo kan, sebabkan dia sangat famous dalam bola sepak, maka Nike ambil Cristiano Ronaldo sebagai ikon dalam produk-produk Nike. Okay, jadi setiap produk Nike yang dijual, mereka akan dapat bayaran. Okay. Dan yang ketiga adalah celebrity. Okay. Kalau selebriti tu dia ada hasil nyanyian kan, hasil apa saja, ucapan, ceramah, um, ceramah, seminar dan sebagainya. Jadi setiap
setiap hasil rakaman tersebut mereka akan dapat royalty. Okay. Dan seterusnya jurugambar. Kalau jurugambar tersebut profesional dan beliau jual hasil hasil gambar-gambar yang diambil, okay, maka bila setiap orang menggunakan ataupun membeli gambar-gambar hasil daripada jurugambar ni, maka mereka akan dapat bayaran, okay, daripada setiap gambar yang dibeli. Kemudian pelukis visual, contohnya kalau kita ni mahir melukis, kita ni mahir untuk buat design, okay, contohlah kita buat design, buat kartun animasi kan, okay, maka kalau animasi tersebut meletup, okay, orang suka, budak-budak suka dan sebagainya, maka mereka akan mengambil lisensi, okay, lesen terhadap animasi yang kita reka tersebut, dan setiap kata barangan yang dijual dan sebagainya, kita akan dapat bayaran. Contohnya katakanlah Mickey Mouse, okay, Mickey Mouse daripada Walt Disney kan. Okay, disebabkan ramai orang suka terhadap watak tersebut, maka watak tersebut dijadikan sebagai cenderahati, okay, mainan dan sebagainya. Jadi setiap produk yang tersebut yang ada gambar Mickey Mouse, okay, maka Walt Disney akan dapat bayaran. Okay. Kemudian pereka software, okay, kalau kita boleh buat software, okay, ataupun kita beli software kemudian kita jualkan. Katakanlah contoh Microsoft kan, semua kenal Microsoft, Bill Gates, okay. Microsoft ataupun Windows, software Windows asalnya bukanlah direka oleh Bill Gates. Bill Gates hanya membeli daripada Computer Settle lebih kurang RM100,000. Maka kemudian Bill Gates lisenskan pada IBM, okay, termasuk juga klon-klon komputer IBM. Maka setiap komputer yang menggunakan Windows tersebut, mereka perlu membuat bayaran kepada Microsoft. Disebabkan itu, Bill Gates boleh menjadi yang terkaya di dunia. Okay. Tukang masak, kalau kita boleh masak sedap, okay, kita lesenkan resipi kita, maka orang akan sanggup membayar untuk dapatkan resipi kita. Contoh macam Colonel Sanders yang membuat ayam KFC kan. Okay, setiap ayam, okay, yang dijual dengan secret recipe tersebut, maka dia akan dapat beberapa cents, okay, sebelum Colonel Sanders menjual branding tersebut lah. Okay, kemudian penulis, kalau kita ni menulis, okay, setiap buku yang kita terjual itu, kita akan dapat bayaran royalty. Okay, tutor. Okay, kalau kita ni mahir membuat modul, kita boleh buat modul dan kemudian modul kita bagus, kita buat e-book ataupun kita buat buku, kita jual buku tersebut, okay, maka dia akan menjadi, okay, bayaran yang berulang lah. Termasuk juga kalau kita ni ada membership, kita buat membership terhadap, contohnya kita buat pengajaran melalui video, okay, dan setiap pelajar yang nak akses kepada video tersebut, dia perlu membuat bayaran. Okay, itu pun salah satu strategi bagaimana untuk kita menggandakan kita punya pendapatan. Itu secara dengan menerima royalty ataupun yuran dengan lesen ataupun intellectual property kita. Okay. Dan yang kedua adalah kita ni nak reach out, kita ni nak tingkatkan nilai kepada lebih ramai orang. Kita nak capai lebih ramai orang terhadap produk ataupun servis kita. Ini sama ada kita tambahkan bilangan penonton, okay, melalui dengan cara contohnya kita membuat seminar, kita buat training, okay, supaya lebih ramai orang dapat dengar perkongsian kita. Okay, ataupun kita boleh buat dengan cara
kita bekerjasama dengan individu-individu yang tertentu yang mungkin lebih famous daripada kita. Mungkin kita buat kerjasama, maka kita boleh reach out kepada lebih ramai follower follower mereka lah. Okay, dan yang kedua adalah internet. Internet ni paling mudah, dan rasa semua tahu bahawa kekuatan social media dan juga internet tu sendirilah. Okay, bagaimana kita boleh reach out kepada ratusan ribu orang, okay, dalam masa sehari, okay, dengan menggunakan contoh Facebook kan, dengan cara kita membayar, okay, membuat Facebook ads, kita boleh reach out, okay, targeted individu, targeted prospek, okay, dengan cara membayar kepada contoh Facebook, Google dan sebagainya, supaya dapat mengiklankan produk atau servis kita. Okay. Kemudian dengan cara macam-macam sekarang, YouTube, live streaming dan sebagainya, memudahkan kita untuk reach out walaupun kita tak pernah pergi satu negara, maka kita boleh capai lebih ramai. Dan yang ketiga adalah melalui media massa. Okay, contohnya ada radio, ada TV dan sebagainya kan. Bagaimana kita nak reach out, okay, kepada lebih ramai orang melalui media massa. Surat khabar kan, kadang ada free, ada yang berbayar. Okay, bagaimana kita nak menggunakan free tersebut. Bila kita ada satu nilai yang bagus, orang akan cari kita kan. Orang akan cari kita untuk memviralkan isu-isu ataupun yang berkaitan dengan produk, servis ataupun diri kita sendiri. Okay. Dan yang keempat, kalau kita berniat lebih jauh lagi dalam bisnes kita, okay, kita sampai satu tahap kita katakan kita nak masuk dalam bursa saham, kita nak menjadi syarikat berhad, okay, ramai orang akan membeli saham kita. Okay. Jadi daripada situlah orang kata pendapatan tu akan meningkat dengan cara apabila orang membeli setiap saham kita. Okay. Jadi ini cara yang kedua, iaitu kita nak reach out kepada lebih ramai orang. Okay. Dan daripada itu mereka akan menjadi prospek dan terus menjadi klien, dan maka kita punya pendapatan akan bertambah. Dan yang ketiga adalah secara kita menerima komisen berulang ataupun rujukan. Contoh katalah ejen hartanah kan. Ejen hartanah bukan saja dia dapat komisen bila dia jual hartanah, tapi bila dia rujukan kepada contohnya peguam, contohnya kepada insurans, kepada bank dan sebagainya. Okay, jadi setiap itu dia akan dapat komisen. Okay, yang kedua adalah ejen insurans. Okay, ejen insurans setiap yang dia dapat klien, dia akan dapat orang kata komisen secara berulang setiap bulan. Okay, selama contohnya 5 ke 6 tahun bagi seseorang pelanggan. Okay, itu dinamakan sebagai passive income. Okay. Dan yang ketiga, usahawan. Okay, bagaimana kita ni, usahawan kita nak bekerjasama. Okay. So, especially yang dalam bidang kita ataupun yang dekat dengan bidang kita. Katakan contoh kita buat tutoring. Okay, kita buat bisnes pendidikan. Okay, ada orang lain yang membuat bisnes pendidikan juga. Okay, maka kita boleh bekerjasama kat situ. Katakanlah kita buat tuition, ada orang dia buat tadika. So, kita bekerjasama. Okay, kita promote dia, okay, kepada klien dia. Dia pun promote kita pada klien dia. Okay, faham Itu dinamakan rujukan. Ataupun katakanlah kita ni buat tuition, kita kenal dengan ada trainer-trainer kat luar sana, okay, yang selalu membuat program di sekolah-sekolah. Okay, jadi kita bekerjasama untuk mereka tolong promote untuk servis kita. Okay, dan yang keempat adalah pemilik web. Kalau pemilik web, kita ada blog dan sebagainya, blog kita sering dikunjungi orang, maka kita boleh gunakan AdSense, YouTube dan sebagainya. Jadi mereka boleh letak iklan
di blog kita ataupun website, setiap kali orang klik, kita akan dapat commission. Itu yang dinamakan sebagai kita terima commission berulang ataupun rujukan ataupun affiliate lah. Mudah, okey. Dan yang terakhir, yang keempat, kita mendapat keuntungan, dividen dan juga royalty. Okey. Okay, so dengan cara yang first, kita ada satu sistem perniagaan yang bagus. Okay, maka kita sistem perniagaan tersebut telah terbukti berkesan, maka kita kongsikan dengan orang di luar sana yang nak membuat perniagaan tersebut. Maka di situ mereka akan membayar untuk mendapatkan sistem kita. Yang kedua, kita mempunyai banyak cawangan. Kita menambah. Kalau satu bisnes kita dah berjaya, dan contoh, kita kembangkan dengan cara menambah cawangan. Tapi sebelum kita tambah cawangan, kita kena betul-betul berjaya dan kita ada sistem yang bagus dan kita ready untuk membuka cawangan-cawangan yang lain. Dan yang ketiga, kita mempelbagaikan produk ataupun servis. Mempelbagaikan produk ataupun servis, contohnya kita dah ada satu produk, kemudian kita rasa ada produk yang ada demand, tak jauh daripada produk yang ada sekarang, maka kita pelbagaikan jenis produk. Katakan, ataupun contoh kita ada satu produk makanan, kita pelbagaikan rasa, flavor ke dan sebagainya, supaya ada pelbagai pilihan. Kalau kita buat servis, contohnya katakanlah kita buat servis tuition, kita pelbagaikan servis kita, pelbagaikan subjek, pelbagaikan package, pelbagaikan target audience. So supaya kita dapat pelbagai jenis pelanggan. Kemudian royalty. Kalau kita ada satu perniagaan yang bagus, kita boleh lisensekan, kita boleh franchisekan. So setiap orang yang nak buat bisnes, mereka suka dengan bisnes kita, mereka akan sanggup untuk membayar royalty, iaitu secara licensing ataupun franchise. Yang kelima, ini secara joint venture. Joint venture itu maksudnya adalah kita dengan cara kita membuat kerjasama dengan individu ataupun syarikat lain yang mempunyai persamaan dengan kita lah. Jadi bila kita buat joint venture, ada yang kelebihan yang kita ada, kita fokus kat situ. Manakala yang kita buat kerjasama tersebut, dia boleh buat apa, dia ada kepakaran apa, maka daripada situ kita boleh bekerjasama. Jadi keuntungan pun kita bahagikan secara adil. Dan yang terakhir adalah kita menjadi pakar ataupun konsultan. Kalau kita ada pakar dalam satu bidang, contohnya dalam bidang arkitek, dalam bidang marketing, dalam bidang guaman dan sebagainya, properties, kita menjadi pakar dalam bidang tersebut dan orang sanggup bayar kepada kita dengan harga yang tinggi. Ataupun lagi satu adalah dengan cara mereka membayar mengikut persen. Maksudnya mereka memberi khidmat konsultansi dan daripada situ setiap persen daripada keuntungan mereka akan dapat bahagian mereka mengikut persetujuan. Jadi itulah cara bagaimana untuk kita mendapatkan keuntungan, dapat keuntungan, dividen dan juga royalty menerusi pelbagai cara. Ada 6 cara di sini. Jadi saya recap balik bagaimana kita nak meningkatkan pendapatan kita. Dengan cara kita tahu bahawa dengan meningkatkan nilai kita, masa dan scalability, dia secara tak langsung akan meningkatkan pendapatan kita. First, dengan kita terima royalty ataupun yuran
daripada lesen dan juga harta intelektual. Dan yang kedua, kita reach out kepada lebih ramai orang. Dan yang ketiga, kita menerima komisen berulang dan affiliate. Yang keempat, kita dapat keuntungan, dividen dan juga royalty. Jadi itulah 4 strategi. Dan mungkin ada strategi yang sesuai dengan bisnes kita, produk ataupun servis yang kita buat sekarang. Mungkin kita tak perlu gunakan semua, tapi mungkin kita boleh ambil beberapa kat sini, kita boleh fokuskan, dan dengan itu kita boleh pelbagaikan revenue stream bisnes kita, supaya dia dapat meningkatkan pendapatan kita. Jadi itu saja. Terima kasih kerana mendengar, dan insya-Allah kita sama-sama apply supaya kita dapat lebih memberi manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana, insya-Allah. So yakin sebelum berjaya. Assalamualaikum.